Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati sekalian, izinkan saya bercerita ya. Tajuk cerita saya, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Di dalam sebuah kampung, tinggal orang kaya Mustafa bersama isteri tercinta Maimunah dan anaknya Munir. Sayanglah sebab Munir baru berumur 8 tahun, seorang anak yang baik akhlak dan budi pekertinya. Orang kaya Mustafa mempunyai ternakan lembu dan kambing yang banyak. Ternakannya itu dia pelihara di dalam padang ragut berpagar. Jadi, ternakannya itu tidaklah merayau-rayau memakan tanaman penduduk kampung. Bagus betul orang kaya ni kan, kawan-kawan. Alkisahnya, berhampiran rumah orang kaya ada sebuah rumah orang miskin. Rumah buruk itu dihuni oleh Samad bersama isterinya Lijah dan anaknya Ramli. Samad bekerja mengambil upah menjaga ternakan orang kaya Mustafa. Wah, gemuk-gemuk belaka ternakan lembu kambing Samad. Samad pandai menjaga ternakan. Orang kaya pun mendapat banyak keuntungan. Ramli juga selalu dengan tulang membantu ayahnya. Masa terang Ramli akan bermain dengan mesranya bersama Munir. Walaupun anak orang kaya, Munir tidak pernah memandang hina terhadap Ramli. Pendek kata, orang kaya Mustafa sangat baik terhadap keluarga Samad. Jika dimasak gulai atau lauk yang sedap-sedap, akan dihantar ke rumah Samad. Orang membudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa. Keluarga Samad pun begitu juga, memberi makanan mengikut kemampuan, sayur dan ulam sahaja. Apa yang penting, ikhlas. Pada suatu hari, Ramli membantu ayahnya di padang ragut. Hujan turun dengan lebatnya. Samad segera menyuruh anaknya berteduh di sebuah pondok di tengah padang ragut itu. Peti menyambar pondok itu, Ramli rebah ke tanah. "Oh anakku," jerit Pak Samad. Segera Pak Samad berlari ke arah anaknya. Diangkat tubuh kecil Ramli. Alhamdulillah kawan-kawan, Ramli selamat. Namun pada malam harinya, Ramli demam panas. Apabila berita ini didengari oleh orang kaya Mustafa, mereka segera pergi menziarahi Ramli. "Ambillah wang ini, belikan ubat untuk Ramli." Baik betul orang kaya Mustafa ni kan, kawan-kawan. Beberapa hari kemudian, Ramli pun kembali sihat. Tetapi badannya masih lemah, selera makan pun tak ada. Kesihan. "Ayah, saya ingin makan gulai daging kambing," pinta Ramli kepada ayahnya. Kasihan, ibu membawa ke syurga dan kasih ayah berkorban nyawa. Mak Lijah menyuruh Pak Samad mencari daging kambing untuk dibuat gulai. "Baiklah nak, moga ayah usahakan. Moga mudah-mudahan tubuh kamu cepat pulih," janji Pak Samad kepada Ramli. Keluarlah Pak Samad mencari daging kambing. Puas diperfikir bagaimana cara untuk mendapatkan daging kambing itu. Hendak dibeli, tidak berduit. Hendak diminta pada orang kaya Mustafa. Tentulah mustahil dia hendak sembelih seekor kambing semata-mata untuk anaknya. Apalagi ikhtiarnya melainkan berdoa agar mendapat daging kambing yang dihajati oleh anaknya. Dalam perjalanan itu, Pak Samad bertemu dengan Bakar, sahabatnya. Katanya baru balik dari kampung sebelah makan kenduri. "Apa yang kamu bawa tu?" tanya Pak Samad. "Oh, mangkuk ini kah? Tuan rumah beri saya gulai daging kambing," jelas Bakar sambil membuka mangkuk itu. Pak Samad menjelaskan hajat anaknya itu. Bakar sangat baik hati dan memberikan semua gulai daging kambing itu. Alangkah gembiranya Pak Samad berterima kasih tak terhingga kepada Bakar. Apalagi kawan-kawan, nyam-nyam Ramli memakan daging kambing itu dengan berselera. Esoknya Ramli kembali sihat. Ramli membantu ayahnya menjaga lembu dan bermain dengan Munir. "Bagaimana kamu boleh sembuh daripada demam?" tanya Munir kepada Ramli. "Oh, saya makan nasi gulai daging kambing," jelas Ramli. Apabila pulang ke rumah, Munir memberitahu ibunya. Mereka berasa tidak patut keluarga Ramli berbuat demikian. Masak yang sedap-sedap tidak diberikan sedikit pun kepada mereka. Sedangkan keluarganya sentiasa memberi makanan yang sedap-sedap kepada keluarga Pak Samad. Sungguh tidak mengenang budi. Apabila Mak Maimunah menceritakan hal ini kepada orang kaya Mustafa, ini jawab suaminya. "Mulai hari ini,
jangan hantar sebarang makanan kepada mereka. Mereka berpura-pura susah, tidak jujur dan tidak ikhlas kepada kita. Sejak itu, keluarga Pak Samad tidak pernah menerima apa-apa makanan lagi. Walaupun begitu, mereka tidak berkecil hati. Pada suatu hari, mereka menghantar sayur kesukaan orang kaya. Tetapi, sayur itu dikembalikan. Menangislah Ramli kesedihan. Sabarlah, semua ini tentu ada sebabnya. Kata orang, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Pujuk Pak Samad kepada isteri dan anaknya. Seperti biasa, Pak Samad dengan kerjanya, dia ditatangi oleh orang kaya Mustafa. Saya ingin memberikan gaji terakhir kepada kamu. Lepas ni tak payah bekerja dengan saya lagi dah. Apakah salah saya? Pak Samad ingin mendapatkan jawapan. Orang kaya Mustafa menceritakan segala punca rasa marahnya. Pak Samad pun menceritakan hal sebenar. Orang kaya Mustafa meminta maaf atas salah faham keluarganya itu. Kata orang, percaya kata anak, buta sebelah mata. Percaya kata isteri, buta kedua-dua belah mata. Sejak itu, kedua-dua keluarga itu kembali berbaik-baik. Kawan-kawan, jangan cepat bersangka buruk ya. Siasat dulu sebelum bertindak. Lagi satu, kalau dah berbuat salah, jangan malu meminta maaf. Sekian, terima kasih.